Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-9. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-5 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana harta rampasan perang yang ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kamu daripada rumah kamu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga. Sedangkan sebahagian daripada orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka pergi berperang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tuanku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-5 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa hukum harta rampasan perang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disukai oleh tentera Islam, di mana hukum tersebut menyerupai perintah berperang, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman supaya keluar dari kota Madinah untuk memerangi pasukan Quraisy Mekah. Ketika itu, kebanyakan orang beriman tidak menyukai perintah berperang kerana mereka tidak bersedia untuk bertempur di medan peperangan. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahawa ayat-ayat sebelum ini membicarakan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembahagian harta rampasan perang. Tentera Islam diminta untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika iman mereka benar-benar sempurna, seperti mana yang telah dinyatakan sifat dan ciri-cirinya melalui ayat yang ke-5 ini dan ayat-ayat yang seterusnya. Tentera Islam diingatkan tentang apa yang mereka rancangkan sebelum itu dan apa yang mereka saksikan dalam peristiwa kemenangan tentera Islam di medan peperangan Badar. Kemudian mereka juga diingatkan pula tentang perancangan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang sangat besar. Mengulas lebih lanjut perkara ini, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahawa ayat ke-5 ini seolah-olah memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan atau keputusan mengenai urusan Al-Anfal, di mana tentera Islam menerima ketentuan itu dengan perasaan berat hati. Keadaan ini adalah sama seperti mana keadaan tentera Islam sebelum itu, apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari rumah masing-masing dan keluar dari kota Madinah dengan hak, iaitu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Islam supaya keluar dari rumah untuk menuju ke Badar bagi menghadapi
kaum musyrikin. Sedangkan ketika itu sebahagian daripada orang beriman berasa berat hati untuk keluar ke medan peperangan. Perasaan berat hati dan tidak senang mereka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ketentuan Al-Anfal adalah sama ketika mereka diperintahkan untuk keluar dari rumah dan berperang di Badar pada sebelumnya. Tetapi telah diakui, telah terbukti bahawa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan orang Islam ke Badar telah menghasilkan kemenangan dan kebahagiaan. Demikianlah juga akan terbukti kebenaran dan kebaikan daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan Al-Anfal. Ketetapan ini juga akan menghasilkan kebahagiaan buat mereka. Ayat yang kelima ini berbicara mengenai permulaan peperangan Badar. Pada awal bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah, kaum muslimin mendengar berita bahawa kafilah atau rombongan kaum musyrikin Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan bersama-sama sekitar 30 orang pengikutnya dalam perjalanan pulang ke Mekah selepas berdagang di negeri Syam dengan membawa hasil dagangan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan kaum muslimin supaya menghalang kafilah itu sambil baginda memberitahu kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan salah satu daripada dua kelebihan, iaitu merampas hasil dagangan kafilah atau menang dalam peperangan. Sebahagian sahabat menyambut baik anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala sebahagian sahabat lagi enggan menuruti arahan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahawa mereka tidak bersedia untuk berperang. Tetapi akhirnya pada 8 Ramadan tahun kedua Hijrah, tentera Islam berjaya dikumpulkan sekitar 310 orang untuk keluar dari kota Madinah bagi menghalang kafilah kaum musyrikin Mekah. Abu Sufyan selaku pemimpin kafilah kaum musyrikin telah mendengar berita mengenai halangan yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu beliau pun mengirimkan utusan untuk pergi ke Mekah bagi menyampaikan maklumat mengenai ancaman tersebut. Maka kaum musyrikin Mekah menyiapkan tentera seramai 1,000 orang dengan senjata yang lengkap bagi menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. Manakala kafilah Abu Sufyan pula mengambil jalan lain untuk sampai ke Mekah. Tetapi pasukan tentera musyrikin Mekah telah tiba di Badar. Sebahagian daripada mereka mahu kembali semula ke Mekah dengan alasan kafilah telah selamat. Namun Abu Jahal tetap berkeras mahu menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tambahan pula di Badar terdapat sumber air dan ia sentiasa menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi ramai orang. Abu Jahal juga ingin menunjukkan bahawa kaum musyrikin Mekah dapat mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badar. Manakala kaum muslimin pula menyedari bahawa mereka akan menghadapi musuh yang memiliki kekuatan berlipat kali ganda, sedangkan niat asal mereka hanyalah untuk menghalang kafilah Abu Sufyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat bagi menghadapi situasi genting tersebut. Sebahagian besar sahabat enggan berperang dan hanya mahukan barang dagangan kafilah sahaja. Mendengar jawapan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya sekali lagi kepada mereka. Tetapi jawapan mereka tetap sama. Maka ketika itu, beberapa orang sahabat secara tegas menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan sepenuhnya kepada baginda untuk membuat keputusan. Akhirnya, baginda memutuskan supaya pasukan muslimin meneruskan perjalanan ke Badar
bagi menghadapi kaum musyrikin. Maka berlakulah peperangan Badar yang menyaksikan kemenangan di pihak kaum muslimin. Justru ayat yang kelima surah Al-Anfal ini menyebutkan tentang perasaan berat hati dan tidak senang sebahagian para sahabat ketika diperintahkan supaya berperang di medan peperangan Badar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam pentafsirannya menegaskan bahawa perintah Rasulullah SAW supaya tentera Islam menghalang kafilah kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu tidak boleh dianggap sebagai suatu rompakan. Ini kerana sebelum itu kaum musyrikin Mekah telah merampas harta sebahagian sahabat Rasulullah SAW yang hendak berhijrah ke Madinah. Orang Islam dibenarkan untuk keluar meninggalkan kota Mekah jika mereka menyerahkan atau meninggalkan harta mereka. Oleh itu, halangan terhadap kafilah kaum musyrikin merupakan suatu usaha untuk mengambil semula harta kaum muslimin yang telah dirampas oleh kaum musyrikin semasa peristiwa hijrah ke Madinah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang kelima surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh ulama tafsir. Apabila direnung dan diperhalusi, ayat yang kelima ini berkaitan dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan Al-Anfal, di mana tentera Islam menerima ketentuan itu dengan perasaan berat hati dan tidak senang. Keadaan ini adalah sama seperti mana keadaan tentera Islam sebelum itu. Apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari rumah masing-masing untuk berperang di medan peperangan Badar, sedangkan perintah supaya keluar berperang adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan Al-Anfal. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu hukum dan ketentuannya, maka sudah pasti ada kelebihan dan hikmah yang membawa kepada kesenangan dan kebahagiaan hidup kepada manusia. Begitu juga dengan hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti kewajipan solat fardu 5 kali sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji, serta hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan larangan arak, judi, zina, riba, rasuah, menilik nasib, amalan sihir dan sebagainya. Walaupun tidak disukai oleh segelintir umat Islam, tetapi semua hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti mempunyai kelebihan dan hikmahnya yang tersendiri. Namun, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang berani membantah hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah mempertikaikan kewajipan menutup aurah di kalangan muslimah, membantah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam seperti hukum hudud dan qisas, serta mempersoalkan arahan daripada ulul amri, iaitu pemerintah Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Bahkan ada di kalangan orang Islam yang menggalakkan perbuatan LGBT dan transgender, serta menyokong ideologi liberalisme, pluralisme dan komunisme, di mana mereka seolah-olah mencabar hukum dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang kelima surah Al-Anfal ini, pertama, setiap orang Islam hendaklah taat dengan segala hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun bertentangan dengan kehendak dan kemahuan diri. Kedua, setiap individu Muslim perlulah menyedari bahawa semua hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
mengandungi kebaikan dan hikmah yang membawa kepada kesenangan dan kebahagiaan hidup kepada manusia di dunia dan di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sahaja kuliah tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri kuliah tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.